Lepas asar sedikit, jadi sedikit sebelum daripada maghrib mungkin, ataupun daripada maghrib semalam lagi. Jadi maksud saya katalah contohlah hari ni hari Jumaat. Contohlah kata hari ni hari Jumaat. Jadi maghrib nanti baru masuk hari Sabtu. Okey, tadi katalah tadi Zuhur tadi dah sembahyang Jumaat. Jadi kita sembahyang ke Jumaat itu sebenarnya datang daripada daripada waktu maghrib semalam. Jadi masuk saja maghrib kita dah boleh start dah baca surah Al-Kahfi. Dah baca dah surah Al-Kahfi sikit ya, bacalah dalam beberapa ayat. Kemudian sambung sikit lepas Isyak ya. Kemudian sambung sikit lepas sembahyang subuh, sambung sikit lepas sembahyang Jumaat, selesai. Ya. Jadi insya-Allah kita praktis seperti ini. Kalau kita ulang selalu, ada di antara ayat-ayat ini akan kita. Jadi kalau kita ada intention, ada niat, ada usaha untuk kita hafal 10 ayat pertama dan juga 10 ayat akhir seperti mana yang diriwayatkan daripada Abu Darda ini, maka pasti berdasarkan daripada hadis ini dia akan diselamatkan daripada fitnah Dajjal. Ya. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bainama Jibril alaihi salam qa'idun 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam sami'a naqidan min fawqihi rafa'a ra'sahu faqala hadha babun min as-sama' futiha al-yawma wa lam yuftah qattun illa al-yawm fanazala minhu malak faqala hadha malakun nazala ila al-ardi lam yunzil qitta illa al-yawm fasallama qala abshir bi nuraini utitahuma lam yu'tahuma nabiyyun qablak fatihatul kitab wa khawatimul suratul baqarah lan naqra bi harfin minha illa u'tita rawahu Muslim. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Jibril duduk di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba dia mendengar suara dari atasnya. Dia menegakkan kepalanya lalu berkata, itu adalah satu pintu dari pintu-pintu langit yang telah dibuka pada hari ini dan belum pernah dibuka sama sekali kecuali hari ini. Kemudian turunlah dari pintu itu seorang malaikat. Jibril berkata, itu adalah malaikat yang turun ke bumi, sedangkan dia belum pernah turun kecuali pada hari ini. Kemudian malaikat itu mengucapkan salam dan berkata, bergembiralah dengan mendapatkan dua cahaya yang diberikan kepadamu. Keduanya belum pernah diberikan kepada seorang nabi pun sebelum kamu, yaitu suratul Fatihah yang Al-Kitab, suratul Fatihah dan ayat-ayat penutup surah Al-Baqarah. Kamu tidak membaca satu huruf daripadanya, melainkan diberikan kepadamu pahala yang besar. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hamba Allah Subhanahu wa taala, ini dia kelebihan yang Allah Taala berikan daripada surah Al-Baqarah dan juga surah Al-Fatihah. Di mana surah ini, ya, kita kena fahamlah. Jadi setiap umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia ada setiap umat Nabi dia ada dia punya surah dia sendiri, dia ada suhuf, ada sebahagian suhuf, ada dia kitabnya sendiri. Dan kalau kita lihat Al-Quran ini memang khusus dia buat kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam Al-Quran ini juga dia ada surah yang disebutkan sebagai surah yang diulang 7 kali, yaitu surah Al-Fatihah dan juga ayat penutup akhir daripada surah, ayat penutup daripada surah Al-Baqarah. Maka dikatakan bahawa diriwayatkan disebutkan oleh malaikat ini apa? Sungguhnya tidak membaca satu daripada surah, satu huruf, bukan satu surah, satu huruf daripada ayat-ayat ini daripada surah Al-Fatihah ini, dan juga daripada hujung surah Al-Baqarah ini, melainkan padanya adalah pahala yang cukup. Jadi kadang-kadang kita ini mengharapkan pahala, ya, maklumat, ilmu sudah kita ada, ya, kita nak pahala yang banyak, maka caranya apa? Beramallah dengan membaca banyak-banyak surah. Jadi insya-Allah mudah-mudahan, ya, kalau kita amalkan selalu
barangkali ya ayat-ayat ini akan menjadi asbab kepada kita yang masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala satu kali. Jadi sebab itu kita jangan perkecilkan ayat-ayat Al-Quran yang ada. Ya, sama ada surah yang pendek atau surah yang panjang. Bila orang baca Qul Huwallahu Ahad, sebelum ini bila kita tak tahu, maka kita kata, oh apalah dia membaca Qul Huwallahu Ahad sahaja. Ya. Dan sama juga kalau orang yang baca surah yang panjang, jangan kita kata dia ni riak dan sebagainya. Kerana apa? Tuan-tuan dan puan, Allah Ta'ala lebih tahu apa yang ada dalam hati manusia, dan Allah Ta'ala lebih tahu sebanyak mana ganjaran pahala yang tak diberikan kepada si pembacanya. Ya. Yang kita tahu hari ini, baca ayat-ayat terakhir daripada surah Al-Baqarah, kita baca Al-Fatihah, maka ini ya, setiap satu daripada hurufnya itu Allah Ta'ala berikan pahala, bukan pahala yang kecil, tetapi pahala yang cukup besar. Ya, beruntunglah kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Itu beberapa ayat, beberapa surah yang yang kita sering kali dengar ya, untuk kita amalkan. Dan hari ini kita jelas bahawa surah-surah ini, ayat-ayat ini bukanlah ya hadis-hadis yang kita baca, yang kita dengar selama ini bukanlah hadis-hadis dhaif, bukanlah hadis-hadis yang dia orang kata apa, dibuat-buat, hadis-hadis maudhu'. Ya, sebab kadang-kadang orang kata, betul ke ni? Ini semua ni dhaif tadi. Ya, sebab ini adalah semuanya hadis-hadis yang sahih. Dan saya kira kalau hadis yang kita dah jelas hadis yang sahih, maka kita amalkanlah. Ya, kalau hadis yang sahih pun kita tidak mau amal, apalagi yang mau kita amal. Ya, itu dia. Berikutnya dalam bab yang ke-184. Bab yang ke-184 ini tajuk dia adalah disunatkan berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Dalam hadis yang ke-1029, wa'an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim as-sakinah wa ghashiyatuhum ar-rahmah wa haffathum al-malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada satu kaum yang berkumpul di salah satu masjid Allah, mereka membaca kitab Allah dan mempelajarinya, melainkan ketenangan akan turun kepada mereka, rahmat menyeliputi mereka, malaikat-malaikat mengelilingi mereka, dan Allah pun menyebut-nyebut nama mereka kepada malaikat yang ada di sisinya. Hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Muslim. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala ini kelebihan orang yang belajar agama, yang belajar kitab Allah, yang belajar Al-Quran, yang baca Al-Quran. Maka apa Allah Ta'ala janji? Orang ini Allah Ta'ala akan berikan ketenangan. Kalau kita rasa susah hati, rasa bulan-bulan, rasa bermasalah, rasa tidak selesa, maka dia punya cara dia disebutkan dalam hadis ini adalah baca Al-Quran. Pergi cari majlis ilmu. Kita kadang-kadang bila kita ada masalah, bila kita rasa tak selesa, kita rasa macam bermasalah, kita buat apa? Kita pergi cari muzik. Kita pergi duduk bersantai, berehat-rehat, pergi cari naik atas gunung mana ada dunia. Pergi sana sini. Sedangkan ada tempat yang dekat, masjid rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar agama, kita dengar kuliah-kuliah agama, kita baca Al-Quran. Bukan maksud kata kalau kita berjalan itu tidak bagus. Bagus, itu pun salah satu daripada kaedah terapi. Tapi kalau kita berjalan sambil-sambil kita membaca Al-Quran, sambil-sambil kita melihat kebesaran Allah, kita baca Rabbana ma khalaqta hadza batila, maha suci Allah, kamu tak jadi benda ini sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, kita tengok apa jalan, pergi Mount Betel, pergi Mount Bula, pergi mana-mana lah yang kita pergi.
pergi Mount Hotel, Mount Gambier mana tu, tengok subhanallah cantiknya. Kemudian duduk di dalam kabin kita baca Al-Quran lagi, ya, sambil-sambil dalam perjalanan kita pasang Al-Quran, kita pasang zikir, ya, maka insya-Allah Allah Taala akan memberikan kita ketenangan. Dan lebih lagi kalau kita nak dapatkan ketenangan dalam perjalanan tersebut, ya, kalau kita berjalan dengan keluarga, kita baca sedikit, ya, kita bawa buku hadis 1-2 kita baca. Okey, hari ni Abi nak baca, hari ni bapa nak baca sikit satu hadis. Ya, baca dalam terjemahan bahasa Melayu saja kalau kita tak tahu pun. Kita baca dalam bahasa Melayu. Jadi dah jadi satu majlis ilmu. Tak semestinya majlis ilmu itu kita kena buat program panggil ramai-ramai macam ni baru nak ada satu majlis ilmu. Tidak, kat rumah sendiri pun kita boleh buat majlis ilmu kita. Dan tidak semestinya kalau kita nak buat majlis ilmu itu mesti orang itu adalah orang yang kena hebat-hebat dulu, baru kita boleh buat majlis ilmu. Buat basement apa yang kita ada. Kita sebagai seorang ayah, sebagai misalan, kita nak juga ingatkan anak dan isteri kita, bahkan ingatkan diri kita. Maka kita buat majlis ilmu dalam rumah kita. Kita ulang kaji balik tentang Iqra sebagai misalan, nak ulang kaji balik tentang bacaan Al-Quran, ya, ulang kaji balik tentang hadis. Maka Allah Subhanahu Wa Taala kata apa? Orang ini Allah Taala akan berikan kepadanya ketenangan. Dan Allah Taala akan beri kepada orang ini bulan ini rahmat. Ya, dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala sayang kita tuan-tuan, Allah Taala sayang kita perempuan, siapa macam mana lagi masalah nak datang? Dari mana masalah itu mau datang? Nak datang. Ya, kalau Allah Taala sayang kita. Kalau datang juga masalah itu barangkali kerana apa? Allah Taala sayang kita juga. Sebab kalau kita tak datang masalah, kita lupa akan Allah Taala. Kita rasa kita ini perfect. Sebab itu kadang-kadang datang masalah. Kita nak minta bantuan selesaikan masalah, kita kena cari siapa pemberi masalah. Yang bagi masalah tersebut bukanlah sekadar manusia itu. Manusia itu cuma sekadar satu bahan, ya, satu orang tengah. Tetapi hakikatnya yang mendatangkan masalah, yang menimbulkan masalah ini datangnya daripada Allah. Jadi kita kena cari Allah supaya Allah Ta'ala mempermudahkan masalah tersebut. Ya, Allah Ta'ala membantu kita menyelesaikan masalah tersebut. Jadi tuan-tuan perempuan rahmatullah SWT, sebab kita jangan rasa apa, kalau ada apa-apa problem, ya, kalau kita ditimpa apa-apa musibah dan kita surrender. Sebab musibah ini datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembalilah mohon bantuan daripada Allah. Kemudian bila kita datang menuntut ilmu ini, bukan sekadar Allah Taala bagi rahmah, bahkan malaikat-malaikat juga, ya, akan mendoakan kesejahteraan kita. Ya, hadis ini sebutkan, ya, malaikat-malaikat mengiringi mereka. Dan Allah Ta'ala sebut-sebut nama orang yang hadir dalam majlis tersebut, ya, di hadapan para malaikat. Ya. Cuba bayangkan tuan-tuan perempuan rahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau nama kita disebut-sebut oleh Perdana Menteri Australia sebagai misalnya, masuk dalam TV, glamour sekampung. Uish, siapa tu? Tak pernah dengar apa nama. Ini orang kampung kita ni, baru ni kita. Kan? Tak sangka pula, awak kenal awak, ya. Itu kalau Perdana Menteri, kalau tak tahulah siapa-siapa, presiden mana ke, akan sebut pula. Subhanallah. Ini bau dunia. Allah Ta'ala bagi, Allah Ta'ala sendiri yang sebut. Raja kepada segala raja. Ya. Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala, saya kira, ya, kalau kita ada majlis-majlis ilmu seperti ini, kita hadir. Ya, kalau kita mahu. Ini yang baik. Kerana semua ini bukannya apa? Kita nak cari pahala. Kita nak cari pahala, kita doa kepada Allah Ta'ala, ya Allah bagi aku masuk syurga. Tapi kita tak ada usaha yang bersungguh-sungguh untuk masuk ke dalam syurga. Jadi sebab itu susah sikit mungkin. Tapi tak apalah, semua ini datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Yang mana yang lepas biarkan berlalu, yang akan datang, yang sedang kita hadapi ini, kita kena kecapi, kita jaga betul. Ya, jadi kita nak solat maghrib, jadi kita solat semua-semua. Kemudian jadi kalau ada sambung sikit lagi, kita dengar sedikit lagi. Saya tahu sejam kita discuss, kan, hampir sejam. Jadi kita sambung sikit lagi lepas ni dalam lebih kurang dalam 5 minit. Kita akan
akan bincang dalam bab yang lain yang tidak berkaitan dengan yang adalah sikit-sikit berkaitan dengan Al-Quran tapi berbeliau sedih dia punya tajuk dia dalam bab yang lain yang ini bab berkenaan dengan wuduk. Ya, jadi insyaAllah hadis-hadis yang saya telah bacakan tadi mudah-mudahan bolehlah kita amalkan, ya, kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada. Dan saya minta maaf seandainya ada yang saya sampaikan itu taklah tak berapa nak detail sangat, especially ya, perkara-perkara yang macam melibatkan zakat Ramadan, ya, zakat Ramadan, ada perkara hadis itu keluar dalam bulan Ramadan. Sebab kalau tak nanti ada di antara tuan-tuan perempuan mungkin tertanya-tanya, kata syaitan itu terikat dalam bulan Ramadan, macam mana pula boleh ada dalam bulan Ramadan? Ya, jadi barangkali zakat Ramadan itu telah dikumpul dalam Ramadan, ya, kemudian diahli-ahlikan di luar Ramadan. Allah alam, saya tidak ada knowledge perkara tersebut. Mungkin kita boleh bincang daripada orang yang lebih alim. Jadi cukup setakat itu. Yang baik itu daripada Allah, yang lemah daripada kenangan saya sendiri, dekat semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dahulukan dulu. Kita berfikiran wuduk kita cuma untuk solat, wuduk kita sekadar untuk Al-Quran bila nak baca Al-Quran. Tetapi sebenarnya Nabi SAW mengajar kita untuk sentiasa memperbaharui wuduk. Kalau batal saja wuduk, maka kita perbaharui, kita wuduk lagi. Kita nak tunggu sembahyang baru wuduk kan? Tak? Samalah kita, ya, awal nak sembahyang baru kita ambil wuduk. Sebenarnya Nabi SAW ajar kepada kita kalau boleh, ya, sentiasa dalam keadaan wuduk. Memang kadang-kadang kita kata apa susah, macam mana kita nak sentiasa dalam keadaan berwuduk? Nak wuduk macam mana selalu? Sejuk ni. Ya, sejuk ni, ya, nak wuduk. Oh, nak buka air pun rasa kalau boleh, kalau tak tahulah cerita ni. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saya kira kalau orang yang mampu lah istiqamah dalam keadaan wuduk sepanjang masa, oh memang dia betul-betul sangat-sangat hebat. Tapi insya-Allah boleh. Ya, jadi menahan diri daripada perkara yang membatalkan wuduk tersebut. Tapi kalau terbatal tu, kalau boleh nak perbaharui, segerakan perbaharui. Tapi kalau tak boleh, nak buat macam mana kan? Sebab dia tak tahan sikit macam. Saya pernah lah sekali duduk nak cubalah. Kat uni boleh lah, kat uni, kat tempat ofis saya kat universiti tu boleh lah, sebab duduk dalam dia pasang heater kan, duduk dalam heater, tak apa basuh tu, tak ada salah. Cumanya bila kalau di luar daripada ini, kalau pergi jalan-jalan, di travel, ya, dia siap-siap untuk apa? Siap untuk bagi saya boleh jamak. Contohnya macam tuan-tuan perempuan, kalau pergi jalan, nak pergi musafir, kata nak pergi pilih air. Contoh Zuhur masuk pukul 1:30 hari. Ya, jadi tuan-tuan perempuan dah bertolak sebelum daripada waktu Zuhur. Ya, jadi azan Zuhur saja, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, siap-siap. Okay. Dah keluar daripada kawasan, sembahyang Zuhur, sembahyang Asar, jamak, pasal batal lah, Zuhur lah, sekiranya maghrib pun nak dulu. Biasanya macam tu lah keadaan. Ya. Jadi tuan-tuan perempuan, kalau kita mampu kekalkan dalam keadaan wuduk, ya, mampu kekal dalam keadaan wuduk, itu adalah yang terbaik. Ya. Macam mana kandang dia? Kita boleh berwuduk bukan sekadar kita kata apa. Let's say kalau kita rasa macam kalau kita ada air yang kita boleh tuangkan sini, kalau dalam kita nak wuduk macam mana susah kan, tuangkan air sedikit dalam atas tisu pun dah boleh juga. Yang sapu pada muka, sapu pada tangan. Janganlah pakai air yang sama, yang sapu kat muka, tisu juga boleh sapu kat tangan, tisu juga air boleh. Ya, ataupun ambil air sapu macam biasa kita tadah tangan, ambil air sapukan pada bahagian. Ya. Kalau air yang
biasa kalau saya pergi musafir, pergi kalau main haji ke mana-mana, kalau tempat yang susah nak duduk, ya, kita sediakan dalam air itu tumpah dalam termos air suam. Jadi tuang sikit dalam itu, sapu muka, sapu tangan, sikit balik sapu bahagian atas sapu air. That's it. Jadi itu boleh jaga wuduk selalu. Tapi masalahnya, walaupun kita ada ilmu bagaimana nak cara, nak secure wuduk, nak pastikan kita boleh jaga wuduk tersebut, dia ada datang pula satu lagi halangan, malas. Halangan dia nama dia malas. Malaslah nak wuduk. Sebab apa? Nanti kita sentuh, ini batal pula wuduk. Betul tak? Itu nama satu lagi penyakit mati. Ya, macam-macam. Nanti wuduk nanti, lepas tu tersentuh Allah, aku nak buat ni sentuh saya, mata wuduk saya, awak tahu saya nak jaga wuduk, nak apa pahala. Jadilah dosa pula. Kedua lagi bini sebab apa? Batal wuduk. Jadi tuan-tuan perempuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kita lihat begini. Ada setengah pandangan yang membenarkan, ya, kalau sentuh yang bukan mahram, ya, yang bukan mahram. Jadi contoh kita sentuh isteri kita, ya, kalau kita tersentuh secara tak sengaja, ya, untuk perkara-perkara yang bukan seperti solat, maka tak apa, kita tak payahlah perbaharui. Tapi untuk solat kita perbaharui, ya. Kalau tak, kita susah bagaimana kita nak kekal dalam keadaan berwuduk. Kalau macam saya, ketika saya belajar saya di universiti sebelum ni, masa tengah belajar tu, ni dah sebab dasar ni, condition dia, kalau ikut yang saya punya surat tu, dia kata anda bukan lagi student, masa ini pun dah tak boleh lah. Jadi masa saya dulu ketika belajar dulu, sama juga dengan kawan-kawan yang lain, jadi ada keadaan kita terpaksa menggunakan pandangan daripada mazhab yang lain. Isu misalnya, ini satu wanita di kamar Arab itu tidak sampai membatalkan wuduk. Sebab kalau kita nak sentiasa perbaharui wuduk, dia akan jadi susah untuk kita, especially kalau kita yang kerja di hospital, di klinik. Kita nak jaga wuduk kita, tapi kita nak deal dengan pasien, nak juga pahala jaga wuduk. Kita sentiasa berhadapan dengan pesakit, habis itu kita tengok orang yang kerja di pejabat yang tak bersentuh lagi perempuan, seronoklah dia kekal dalam wuduk. Kita yang dalam bidang-bidang seperti ini, kita tidak boleh kekal dalam wuduk. Maka dalam keadaan-keadaan tertentu kita dibenarkan menggunakan pandangan mazhab lain, tetapi janganlah kita talfik, yakni sentiasa mengambil jalan mudah, ya. Ambil yang mudah saja, yang tu tak boleh, ya. Dia ketik, wuduk hanya ni, ini ambil ini, puasa ambil lain sikit, cuba-cuba tu tadi, ya. Kalau kita ada satu, kita follow satu tu. Jadi yang following hukum, kita ikutlah seluruhnya dengan hukum daripada pandangan yang lain. Ya. Memang betul, ya. Jadi sebab itu nama Allah Subhanahu Wa Taala, di antara orang dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini adalah orang yang keadaan wajahnya bersinar, keadaan tangannya bersinar, kakinya bersinar, adalah kerana dia rajin berwuduk. Dan boleh juga kalau kita dalam keadaan berwuduk itu untuk ambil wuduk semula, ya. Kita dah ada wuduk, cuma kita nak ambil lagi wuduk, ya. Bukan kerana nak mendapatkan pahala memperbaharui wuduk, walaupun kita ini sudah dalam keadaan berwuduk. Macam tuan-tuan lah, kita dah mandi, musim panas, ya. Kalau kita di Singapura dah mandi, lepas tu nak mandi lagi, ya. Dia sama juga wuduk kita nak wuduk lagi. Yang tak bolehnya, kalau kita berwuduk tersebut sepatutnya basuh 3 kali, kita basuh 4 kali. Yang tu tak boleh. Yang boleh kalau kita nak renew balik wuduk sentiasa, tak nak, kita akan jadi masalah. Jadi semakin banyak kita berwuduk, ya, maka dalam hadis ini semakin banyaklah sinarnya, semakin cantiklah
ya, berupa kita anggota badan kita ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat. Ini dia kelebihan iman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini hadis sahih. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Berikutnya, wa'an Uthman bin Affan. Wa'anhu qala sami'atu Al-Khalil sallallahu alaihi wasallam yaqul tablughu al-hilyatu min al-mu'min haythu yablughu al-wudu' rawahu Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya pernah mendengar kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan orang mukmin di dalam surga kelak meliputi anggota-anggota badan yang dibasahi oleh air wudu. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, saya pernah mendengar kekasihku yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhiasan orang mukmin dalam surga kelak meliputi anggota-anggota badan yang dibasahi oleh air wudu. Jadi hamba Allah Subhanahu Wa Taala, kita atas muka bumi ini, kita lihat air wudu, kita basuh wudu itu sekadar satu tuntutan sebagai satu syariat. Sebab kita kena wudu nak sembahyang, nak buat apa-apa ibadah kena ada wudu. Ini tidak sikit. Tapi sebenarnya pada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala kelak di hari kiamat nanti apa akan jadi pada kita dengan wudu tersebut? Maka inilah anggota badan ya yang akan dihiasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan menjadi perhiasan pada hari kiamat. Ya. Jadi kalau nak lagi banyak pakai perhiasan yang elok di hari kiamat ya, di surga kelak, ya maka perbanyakkan. Ya, jadi ini kelebihan wudu tuan-tuan. Ya, bukan sekadar dia cantikkan wajah kita di atas muka bumi, bahkan dia mencantikkan juga wajah kita pada hari kiamat. Dan lebih lagi Allah Ta'ala jadikan ya, dengan wudu tersebut perhiasan ketika mana kita berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa'an Uthman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda fa ahsana al-wudu kharajat khatayahu min jasadihi hatta takhruju min tahti adfarihi. Daripada Abu Hurairah dan Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa berwudu lalu menyempurnakan wudunya, maka kesalahan-kesalahannya keluar daripada jasadnya, bahkan turut keluar daripada bawah kukunya. Hadis ini hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim. Maka Allah Subhanahu Wa Taala ini satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan kelebihan berkenaan dengan wudu tadi, memberikan kebaikan ketika mana kita nak bertemu dengan Allah pada hari kiamat, kemudian memberikan kebaikan kepada kita ketika kita sudah pun meninggal ya, dan sudah pun masuk ke dalam syurga. Kemudian Allah Ta'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan di atas muka bumi lagi Allah Ta'ala telah ampunkan ya, Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa orang yang berwudu, keluar dari jasadnya, bahkan bukan sekadar dari jasad, keluar juga daripada bawah-bawah kukunya. Masya Allah Rabbi ya. Bayangkan kalau kita kerap kali berwudu, selalu berwudu ya, insya-Allah Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa kita ya. Jadi tuan-tuan perempuan, ada setengah kisah menyebabkan ya, ada orang dia wudu, maka bila dia disunatkan untuk kita melebih-lebihkan ya, melebih-lebihkan bahagian wudu tersebut supaya apa? Supaya menjadi cahaya. Pula kan kalau siku itu, kalau kita basuh tangan sampai siku, tak boleh basuh tepat sampai siku, jadi basuh lebih ya. Jadi insya-Allah Allah Ta'ala akan berikan cahaya yang lebih pada tangan kita tersebut, dan Allah Ta'ala akan ampunkan dosa lebih banyak ya. Jadi kalau kita sebelum ini pernah melakukan berapa banyak melakukan dosa, jadi perbanyakkanlah wudu ya. Dosa-dosa itu Allah Ta'ala ampunkan ya, walaupun dengan apa-apa saja kebaikan yang kita buat ya, kita beri makan pada orang, kita senyum pada orang, kita tegur orang, kita bagi salam pada orang, Allah Ta'ala ampunkan dosa itu. Tapi dalam hadis ini
Allah Ta'ala dan Rasulullah SAW nak cerita betapa hebatnya puasa wuduk ini. Kalau kita wuduk ini, Allah Ta'ala hapuskan dosa-dosa tersebut, hatta dosa yang keluar daripada kesalahan tersebut keluar dari bawah. Nak bagi tahu kata detail dosa-dosa yang Allah Ta'ala. Wa anhu qala ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda mithla wudu'i hadha thumma qala man tawadda hakadha ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kanat salatuhu wa mashyuhu ila al-masjid nafilah. Rawahu Muslim. Daripada Uthman radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwuduk sama seperti wudukku. Kemudian baginda bersabda, barang siapa berwuduk seperti ini, maka diampuni baginya apa yang telah lalu dari dosa-dosanya. Sedangkan solatnya dan perjalanannya menuju masjid adalah tambahan kebaikan untuknya. Hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Jadi seperti mana yang kita mungkin kalau ingat balik sifat wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kalau kita berwuduk seperti mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosa kita akan diampunkan. Dosa-dosa kita yang telah lalu seluruhnya akan diampunkan. Dan solat, sedangkan solat dan perjalanan menuju ke masjid itu adalah sebagai satu tambahan kebaikan daripada pahala. Jadi kalau kita lihat, kalau kita baca daripada hadis ini, macam mana kita nak dapat sifat solat, kaedah bagaimana kita nak tahu berwuduk itu adalah seperti mana wuduk Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita kena belajar daripada orang yang alim. Kita kena belajar daripada orang yang alim, orang yang ada ilmu. Orang yang ada ilmu. Jadi sekadar nak ulang kaji balik, bila kita berwuduk, kita kena berwuduk mulakanlah dengan bacaan bismillah. Jadi kita nak wuduk, apa sahaja perbuatan kita mulakan dengan bismillah. Juga dalam berwuduk kita mulakan dengan bismillah. Kalau kita nak berwuduk, kalau wuduk di rumah kita tu toilet dia combine dengan bilik mandi, maka kita masuk dengan kaki kiri. Sama juga lah kalau tak combine sekalipun, masuk dengan kaki kiri. Cuma bila kita nak masuk bilik mandi tersebut, maka kita yang ada bilik mandi, kalau ada bilik mandi dengan toilet, biasa kat sini toilet dia memang dah tak ada air lah. Kalau macam di Singapura di Malaysia mungkin toilet pun ada air. Lepas tu dekat dia punya bilik mandi pun ada air juga, maka lebih aula kalau kita ambil wuduk di bilik air sahaja, instead kita gunakan toilet. Jadi kita berwuduk tersebut, kemudian baca bismillah, selesai baca bismillah, mulakan yang kanan, kemudian jangan lupa, tak kisahlah turutan dia bagaimana yang tuan-tuan perempuan belajar, kumur-kumur itu sebanyak 3 kali. Jangan lupa kita bersuci, gosok gigi, jangan lupa kita nak masukkan air ke dalam hidung, masukkan air ke dalam hidung dan hembuskan semula. Jangan lupa untuk kita ini sudah tentu kita semua tak lupa basuh muka, wajib. Jadi daripada ubun-ubun, daripada bahagian atas kepala ini turun ke bahagian tepi telinga, anak ini yang kecil ini mesti kena turun ke bawah dagu kita, sedikit daripada bahagian bawah dagu, sedikit daripada bahagian bawah dagu kita, basuh semua ini. Tulang-tulang ini mesti kena, lebihkan sedikit. Jangan kita basuh muka tengah ni depan ni saja, sebab kalau tengok daripada kitab-kitab buku-buku zaman dulu, dia tulis bahagian muka dia buat bulat ni, bulat itu je lah. Jadi kita pun basuh bulat tu je. Yang kat tepi-tepi ni pun kita pun buat tak tahu. Jadi kalau sebahagian orang di bawah yang mana ada janggut, janggut yang tebal, maka disunatkan untuk diselati, sapu-sapu belah dalam. Yang mana yang tak tebal, maka kita kena basuh betul-betul. Yang tak tebal, yang nipis, misai yang nipis, maka kita kena basuh, luar dalam. Kemudian yang mana yang perempuan pula, kalau berjanggut, misai, walaupun benda ni pelik, tapi kalau ada, kena basuh luar dalam. Sungguh ini nak setrikanya, kena basuh betul-betul, kena selati, kena itulah penuh sikit-sikit. Lepas tu jangan lupa basuh tangan kanan, daripada
atas ni kan, bawah sana as long as cover semua. Ya, mulakan yang kanan. Ya. Jadi selagi jari-jari kita, ya, celah-celah jari ni kena bagi jangan kita duduk masuk buah air. Itu cepat. Orang ambil wudu 2-3 minit, dia ambil wudu seminit dah laju pun saya ambil yang wajib saja. Tak apalah. Tak kisahlah macam mana pun, yang penting bagi kena. Kalau tak sah main kita. Lepas tu tangan kanan, mulakan yang kanan, kemudian teruskan sambung yang belah kiri. Lepas tu bahagian kepala pula, ya, yang mana yang boleh basuh. Kalau bahagian kepala, sebahagian daripada kepala, belah atas, daripada bahagian atas ni, bukannya kita basuh kepala tu tak ambil air, itu dah jadi kat dahi. Memang bagi kena ubun-ubun. Kalau kena ubun-ubun, ya, kalau tak kena ubun-ubun pun tak bahagian tepi kepala, belakang kepala, tak ada masalah. Ya, yang penting basuh sebahagian daripada kepala. Ya, sebahagian ni basuh jelah air tak kepala. Ya, jadi bukannya basuh rambut, ya, basuh kepala. Basuh rambut tak boleh, tak sah, dia kena basuh kepala. Dalam Al-Quran sebut sakum, jadi kepala kamu. Kemudian selesai kepala, jangan lupa kita telinga kanan, telinga kiri kita, ya, basuh elok-elok, sempurnakan basuh telinga dan kaki kita, ya, basuh kaki kita, dan diakhiri dengan doa, ya, kita baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu di akhir. Jadi mudah-mudahan dengan doa keseluruhan sempurnanya wuduk kita itu, maka Allah Ta'ala berikan pahala dan Allah Ta'ala hapuskan segala dosa yang telah lalu, ya, seperti mana yang telah diriwayatkan oleh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Maka hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah puasa wudhu, ya, yang kadang-kadang kita tak ambil berat. Baik. Kat sini orang sediakan solat wudhu dia mesti ada yang saya tahu dibiarkan nanti selalu duduk menghapuskan listrik. Dia macam ni kan. Saya dulu pun macam tu juga masa kat Malaysia dulu macam tu juga. Ya, bila kita lepas wudhu, lepas tu biar je basah tu kan. Jadi kaki kita biar je basah. Jadi apa yang berlaku bila orang masuk masjid, dia berbau masjid. Punya kapet. Ya. Jadi dari satu sudut, ya, kita kena melihat dia punya basuhan tersebut. Ya, apa yang dimaksudkan yang diampunkan dosa itu adalah ketika mana kita berwuduk. Ya, air-air yang menitik ketika berwuduk itulah air yang dikatakan bahawasanya terhapus dosa kita. Maka dalam hadis ini juga disebut bila kita wuduk dengan sempurna, Allah Ta'ala hapuskan semua dosa-dosa tersebut. Jadi pada saya melihat, ya, lap atau tak lap, dia adalah bergantung kepada wakil, kedudukan di mana kita berada. Contoh kalau kita duduk di Australia ni, kalau kita boleh nak praktis tak lap, kalau musim sejuk ni saya tak boleh sejuk saya lap jugalah, ya, ambil wuduk tak lap ke. Lepas tu kena pula ada setengah-setengah masjid kena pakai stukin. Jadi kalau tak lap stukin, esok pagi bau semacam lah stukin saya. Jadi saya pun nak masuk masjid pun tak jadi nak masuk masjid. Ya. Jadi pada dia setelah tuan kita melihat kepada wakil, kita melihat kepada tempat. Ya, tapi dari segi lebih baik lap ataupun lebih baik tak lap, lihat kepada kemampuan kita. Kalau kita rasa kita mampu atau tidak lap, ya, dan tidak mendatangkan fitnah, ya, jadi kita tak payah lap. Tapi kalau lap itu lebih baik pada diri kita waktu itu dan juga orang sekeliling kita dan tidak mendatangkan, ya, kalau kita lap memang tak bau lah kan, punya kapet tak basah, jadi saya kira lebih baik lap, ya. Sebab apa? Sebab satunya dia mengelakkan dia dari fitnah, dan yang keduanya kalau kita tak lap ni macam-macam dia punya penyakit boleh timbul dekat kaki, ya, setengah-setengah penyakit dia tu, ya. Kalau kita okey tak apa. Itulah jawapan saya. Jadi conclusion, kita di Australia, kita lihat kalau kebanyakan orang lap, dan saya juga mencadangkan kalau musim sejuk ni lap, takut apa, demam.
kaki kita sejuk, demam. Kaki kita demam. Jadi kalau kita bilang kalau kat rumah kita tak menolak, kita pulang pada tuan-tuan. Ya, tapi di masjid di luar kawasan, tak, takut nanti kita datang ni kena lain juga. Ya, baik. Allah. Baik. Kemudian daripada Abu Hurairah, hadis yang 1004. Saya baca bahasa Melayu dia saja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seorang muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, maka keluarlah dari wajahnya semua dosa yang pernah dia lihat dengan kedua matanya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua tangannya, maka keluarlah dari kedua tangannya semua dosa yang dikerjakan dengan kedua tangannya bersama air atau bersama titisan air yang terakhir. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang kedua-dua kakinya pernah berjalan menuju padanya bersama air atau bersama titisan air terakhir sehingga dia bersih dari semua dosa. Hadis sahih riwayat Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah. Jadi hadis ini nak ceritakan kepada kita bila kita berwudu, ya, setiap titis air yang mengalir jatuh itu, ya, semuanya air itu adalah air nak beritahu kata Allah Taala mengampunkan dosa kita bersama-sama dengan air tersebut. Ya. Walau bagaimanapun kita kena ingat basuh 3 kali saja. Jangan kita kata dosa aku ni banyaklah, basuh 10 kali bersih sikit. Kan? Basuh sekali tak cukup ni, dosa banyak ni. Kan? Jadi basuh lagi. Tak. Jadi membazir jadi tak jadilah kurang pahala, jadi tambah balik dosa. Ya? Taklah tambah pahala, jadi tambah dosa. Ya? Jadi kita kena buat ikut apa yang disunahkan. Ya. Jadi ada, ya. Dosa besar ke dosa kecil? Dosa kecil. Ya. Bagus soalan itu. Ada sebahagian orang keliru. Ya. Dia kata dosa besar ada mungkin batal selesai ya. Semaya aku tak jadi ya. Kan? Ya. Betul, setengah-setengah tidak tahu. Jadi apabila semua dosa general, ya, jadi maksud kat sini dosa yang syarifah adalah dosa-dosa kecil. Ya, adapun dosa-dosa besar kita kena bertaubat. Ya, mudah-mudahan Allah Taala terima taubat kita dan Allah Taala ampunkan segala dosa-dosa kecil kita. Baik. Apabila dia membasuh kedua kakinya, maka keluarlah semua dosa yang kedua-dua kakinya pernah berjalan menuju padanya bersama air dan bersama titisan air terakhir sehingga dia bersih dari semua dosa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim. Jadi tuan-tuan dan puan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita berwudu, ya, bila kita berwudu, kita kena ingat kita wudu ini kelebihannya cukup banyak. Ya, di antaranya dosa-dosa kita juga diampunkan. Jadi kita perbaharuilah wudu. Ya, mudah-mudahan kita kekal, ya, Allah dalam keadaan bersih daripada segala dosa-dosa kecil. Ya, apatah lagi kalau dosa besar, perbanyakkan taubat dan mudah-mudahan Allah Taala juga mengampunkan dosa-dosa besar kita. Ya, dan kiranya seumpama kita kembali kepada macam bayi yang baru lahir, ya. Baik. Daripada Abu Hurairah, berikutnya hadis yang 25, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi perkuburan Baqi', lalu baginda mengucapkan semoga keselamatan tercurah kepadamu wahai kaum mukminin penghuni kuburan ini. Ya, biasa kalau kita lalu ke kuburan, di antara doa yang kita baca itu Assalamualaikum ya ahli kubur ataupun Assalamualaikum darul qaum mukmin, kaum mukmin, ya. Jadi kita berikan salam kepada penghuni kubur.
Jadi baik, InsyaAllah kami akan menyusul kamu ya. Aku ingin melihat saudara-saudara kita. Mereka bertanya, bukankah kami adalah saudara-saudaramu, wahai Rasulullah SAW? Baginda bersabda, kamu adalah sahabat-sahabat, sedangkan saudara-saudara kita adalah orang-orang yang masih belum datang. Mereka bertanya, bagaimana engkau mengenali orang yang belum hadir dari umatmu, wahai Rasulullah SAW? Baginda menjawab, beritahukanlah kepadaku, seandainya ada seseorang yang memiliki seekor kuda yang putih wajahnya, kaki dan tangannya berada di tengah-tengah sekawanan kuda dan yang hitam pekat, bukankah dia dapat mengenali kudanya? Mereka menjawab, benar wahai Rasulullah SAW. Baginda bersabda, sesungguhnya mereka, yakni saudara kita, akan datang dalam keadaan putih bersinar, tangan dan kakinya disebabkan wuduk. Aku akan membimbing mereka menuju ke Telaga Al-Haud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah hadis yang nak menceritakan kepada kita berkenaan dengan bagaimana cara Rasulullah SAW boleh kenal akan umat Nabi SAW. Salah satunya bila saya sebut tadi adalah wudu. Kenapa sahabat Nabi SAW sebut pada Nabi SAW, macam kamu boleh kenal orang yang kamu tak pernah jumpa, orang yang belum ada lagi? Maka Nabi SAW kata apa? Kalau celah-celah kuda warna hitam, ada seekor kuda warna putih, kita boleh nampak tak? Boleh nampak. Jadi itulah umpamaan yang Allah Ta'ala yang Nabi SAW gambarkan, ya, orang yang rajin berwudu, ya, keadaannya cantik, keadaannya cukup indah, ya, bersinar-sinar, jadi celah-celah kegelapan, jadi celah-celah apa hitam, ya. Maka Nabi SAW kenal orang tersebut sebagai umat baginda. Maka Nabi SAW akan bimbing orang tersebut menuju ke telaga nama sekian dan dinamakan Telaga Al-Haud. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, maukah kamu akan aku tunjukkan sesuatu amal yang dengannya Allah menghapuskan dosa-dosa dan menaikkan darjat? Mereka menjawab, tentu wahai Rasulullah SAW. Baginda bersabda, iaitu menyempurnakan wudu, ya, menyempurnakan wudu, ya, pada masa-masa yang tidak disukai, memperbanyakkan langkah ke masjid dan menunggu salat jemaah, ya. Setelah salat berjemaah, itulah riba, ya, maksudnya adalah riba yang dan itulah riba. Maksudnya adalah riba yang sangat dianjurkan. Asal mana riba adalah bertahan untuk melakukan sesuatu seakan-akan seorang itu telah mengikat dirinya untuk melakukan amal ibadah. Baik, hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini nak menceritakan tentang bagaimana, ya, apakah amalan yang boleh menyebabkan seseorang itu diampunkan dosa dan Allah Taala tingkatkan darjat seseorang. Maka salah satu daripada amalan yang diajarkan oleh Nabi SAW ialah satunya menyempurnakan wudu. Ya, di waktu-waktu orang yang tak suka berwudu, waktu kita tak mau berwudu. Inilah waktu kita nak berjalan-jalan, kita nak wudu. Inilah. Jadi waktu yang kita tak mau itulah sebenarnya waktu yang terbaik untuk kita menjaga wudu. Dan di antara amalan yang lain adalah memperbanyakkan langkah kita menuju ke masjid. Jadi rumah kita, kadang-kadang kita kata sebab kita tak pergi masjid, satunya kita kata rumah kita jauh daripada masjid. Maka Allah Subhanahu Wa Taala, semakin jauh rumah kita daripada masjid, semakin banyak langkah kita ke masjid, maka makin banyak darjat yang Allah Taala tinggikan. Makin banyak dosa yang Allah Taala ampunkan, makin banyak pahala yang Allah Taala beri. Jadi kalau kita mampu untuk kita solat ke masjid, ya, sama ada solat maghrib, isya, apa-apa bila kita ada kemampuan, ya, kita pergilah solat di masjid. Kalau kita tak boleh 5 hari sekali, 5 waktu kita nak buat di masjid, kita buatlah sehari sekali saja pun sudah memadai. Kalau kita tidak mampu, ya, kita tak mahu kita masuk ke masjid kerana dipaksa. Paksa sebab apa? Sebab orang bawa kita dalam keranda.
jumpalah kat masjid. Waktu itu baru jumpa kat masjid. Itu tak mahu. Masjid ini bukan sekadar hari Jumaat saja. Ya. Kita nak pergi masjid, kalau boleh semampu kita kena pergi juga, kalau boleh seminggu dalam sehari itu sekali. Ya. Jadi sekurang-kurangnya merapatkan ukhuwah. Jadi orang kenal, ya, orang kenal orang yang pergi masjid ni. Bila tak pergi masjid, maka orang akan tanya, kenapa dia ni tak pergi masjid? Sakit ke apa ke? Ya, dulu yang ini memang fungsi masjid. Ya, tapi kalau rumah kita jauh sangat, mungkin kita boleh jadikan kalau kita mampu. Tapi saya cadangkan kita hari ini tak ada menjadi masalah. Dan kita ada kenderaan yang baik. Dan kalau kita boleh pergi kerja yang jauhnya beratus kilometer, untuk kita pergi masjid yang jaraknya lebih kurang 5-10 kilometer, ya, kalau kita tidak boleh pergi, mungkin kita kena tekuk dada dan iman, kelemahan. Ya, jadi sebab apa Allah Taala, masjid ini rumah Allah. Kita nak jumpa Allah Taala yang memberikan kita rezeki, ya, sepanjang hari tersebut. Jadi sayang kalau kita nak jumpa dengan Allah kita rasa susah, ya. Jadi saya berpesan kepada diri saya dan tuan-tuan perempuan, mudah-mudahan kita dapat buat amal tersebut. Baik. Berikutnya, hadis yang ke-1037 daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersuci itu adalah separuh daripada keimanan. Hadis ini hadis sahih riwayat Muslim. Yang berikutnya daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak seorang pun dari kamu yang berwuduk lalu bersungguh-sungguh atau menyempurnakan wuduknya kemudian berdoa, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, melainkan dibukakan baginya pintu-pintu syurga dan melainkan dibukakan baginya pintu-pintu syurga yang 8 dan dia masuk dari pintu mana sahaja yang dia suka. At-Tirmizi menjawab, Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang gemar bertaubat dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang mensucikan diri. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini adalah doa selepas daripada wudu. Doa ini adalah doa yang sahih. Jadi kalau kita dapat amalkan doa ini, apa dia tuan-tuan dan puan kelebihan dia, maka Allah Taala berjanji yang bahawasanya Allah Taala saya bersaksi bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah Taala janji akan dibukakan bagi pintu syurga dan dia boleh masuk daripada mana-mana pintu yang 8 itu. Jadi mudah-mudahan hadis yang kita bacakan berkenaan dengan wudu ini memberikan kita semangat untuk kita memperbaharui atau memperelokkan wudu. Ya, jadi kita kena ingat ubahkan persepsi kita. Ya, wudu ini bukan sekadar waktu nak solat. Ya, bukan sekadar waktu kita nak baca Quran baru kita wudu. Tetapi lebih daripada itu, waktu kita nak pergi kerja pun kita wudu. Nak tidur pun jangan lupa, insya-Allah mudah-mudahan kita berwudu. Biar kita tidur dalam keadaan berwudu. Ya, biar kita tidur dalam keadaan berwudu. Nanti kalau orang tanya macam mana tidur nak kekal dalam wudu, tak apa, tidur dah tidurlah. Yang penting masa nak tidur tu ambil wudu dulu. Jadi bila kita tidur dalam keadaan berwudu, insya-Allah dia tak datanglah mimpi-mimpi yang tak tahu hala. Yang tak apa nak elok ni lah. Jadi insya-Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Taala pelihara ni kita, iman kita, dan Allah Taala berikan kita kekuatan untuk kita laksanakan ibadah, ya, khususnya wudu ini. Dan kita doakan mudah-mudahan teman-teman kita yang nak diberikan haji yang mabrur, dan insya-Allah kita minta juga kita doakan mudah-mudahan yang mana belum pergi, ya, Allah Taala berikan kelapangan, diberikan rezeki untuk menunaikan haji secepat mungkin, insya-Allah. Ya, Allah a'lam bissawab. InsyaAllah kita selesai sudah bab berkenaan dengan wudu. Minggu depan insyaAllah kita akan discuss berkenaan dengan keutamaan azan, ataupun mungkin saya boleh tajuk yang lain. Saya akan maklumkan dahulu azan, ataupun
Saiful insya-Allah. Ya. Jadi kita akan buat sedikit tahlil. Okey, lepas isyak nanti kita akan buat tahlil lepas sembahyang isyak. Bagi salam itu kita baca terus tahlil. Ya. Kita akan buat sedikit tahlil untuk saudara kita seperti mana yang tuan-tuan ya, jadi saya serahkan kepada ni Ahmad Saiful untuk sedikit apa nak kita tanggung yang terkait kepada